Okey, kita pergi kepada soalan tutorial chapter 6, soalan nombor 7. Baik, dia beritahu remainder of polynomial px is 3 when divided by x minus 2. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya P2, okey, kita akan dapat sama dengan 3. Okey, yang seterusnya remainder dia adalah sama dengan 2 bila divided by x minus 3. Ini maksudnya apa? P, okay, masukkan 3 dalam px tu, kita akan dapat remainder dia adalah sama dengan 2. Kemudian remainder akan dapat sama dengan px plus q when divided by x square minus 5x plus 6. Baik, x square minus 5x plus 6 ni, kalau kita factorizekan dia, kita akan dapat x minus 2, x minus 3. So, x minus 2, x minus 3 ni adalah yang ini sebenarnya. Okay, yang ini ni. Okay, yang ini. So, caranya adalah macam ni. Kita ada dua maklumat. P2 sama dengan 3 dan satu lagi adalah P3 adalah sama dengan 2. Kemudian, kita akan masukkan dalam kita punya px plus q ni. Okay, so when x equals to 2, P times 2 plus Q is equal to, okay, ganti x dengan 2 akan dapat sama dengan 3 macam ni. When x equals to 3, P times 3 plus Q is equal to 2. Kita guna yang ini pula. Okay, kemudian selesaikan guna simultaneous equation. Okay, so kita akan dapat macam ni lah. So, the values of P adalah sama dengan negatif 1. Values of Q adalah sama dengan 5. So, dapat jawapan kita. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 8. Soalan nombor 8 dia beritahu polynomial Px bla 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 ni is divisible by x square plus 2x minus 3. Divisible maksudnya kalau kita masukkan contohnya P2, kita akan dapat sama dengan kosong. Maksudnya x minus 2 tu adalah faktor kepada px. Dia adalah divisible, maksudnya tiada remainder. Okay, dia akan dapat kosong dia punya remainder. So itu maksud divisible, maksudnya bila kita divide, kita tak akan dapat remainder. Is divisible by x square plus 2x minus 3. Find the value of a and b. So ini adalah simultaneous equation juga. Yang pertama adalah kita akan factorizekan x square plus 2x minus 3 ni. Kita akan dapat jawapan dia adalah x plus 3 kemudian x minus 1. So sekarang ni kita akan ada dua faktor. Yang pertama adalah x plus 3, yang kedua adalah x minus 1. So kita akan masukkan dalam kita punya px di sini. So when x equals to 1, p1 is equals to 3 times 1 cube. And so on. Kamu tengoklah. So kita dah dapat jawapan dia. A adalah sama dengan 10, B adalah sama dengan negatif 1. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 9. A polynomial px bla 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 tu has a factor of x plus 2. When px is divided by x minus 2, kita akan dapat remainder dia adalah sama dengan 20. So soalan yang pertama adalah find the value of a and b. So macam biasa kita akan buat simultaneous equation. When x equals to negatif 2, kita akan dapat P negatif 2 akan sama dengan kosong sebab dia adalah faktor di sini. Tetapi apabila kita menggunakan x equals to 2, iaitu yang di sini ni, kita akan dapat remainder dia adalah sama dengan 20. So P2 adalah sama dengan 20. So inilah dua maklumat yang kita akan masukkan dalam kita punya expression ni, okay, untuk dapatkan kita punya simultaneous equation. So kita teruskan.
Okay, so kita dah dapat jawapan untuk A dan B, iaitu kita akan state jawapan kita. Jangan lupa state jawapan kita. A adalah sama dengan 3 dan B adalah sama dengan negatif 3. So selesai soalan nombor 9. Kita pergi kepada soalan nombor 10. Okay, soalan nombor 10 dia diberi Px adalah polynomial of degree 3. Maksudnya macam ni. Px ni kuasa yang paling besar dia adalah x cube. So bila x cube meaning that kita kena ada 3 faktor. Okay, katakan 3 faktor. So baru kita akan dapat x cube. Kemudian apa lagi yang dia bagi? Okay, dia bagi P1 adalah sama dengan P negative 2 adalah sama dengan kosong. Meaning that 2 ni adalah faktor, iaitu x minus 1 adalah faktor dan juga x plus 2 adalah faktor. Kemudian dia bagi lagi P negative 1 remainder dia adalah 4, P2 remainder dia adalah 28. Kemudian dia suruh kamu factorize completely. So macam ni, cara nak buat dia adalah, yang pertama kita tahu dia adalah 3 faktor. So 2 faktor dah ada. Okay, kita hanya perlu expand saja. So x minus 1 darab dengan x plus 2, ini kita akan letak ax plus b. Okay, so ini expand. So bila expand, kamu akan dapat x square plus 2x minus x minus 2. Okay, yang ini akan darab dengan ax plus b. So meaning that kita akan dapat px kita sekarang adalah sama dengan x square plus x minus 2. Okay, darab dengan ax plus b. So yang ini dah selesai guna. Kemudian kita akan gunakan yang ini dan yang ini. So when x equals to negative 1 and so on, kamu akan tengoklah. Okay, so kita dah dapat jawapan dia, iaitu B adalah sama dengan 1 dan A adalah sama dengan 3. Tetapi belum habis lagi. Kita akan dapat apa? So AX plus B ini sebenarnya adalah 3X tambah 1. Kemudian soalan minta apa? Soalan minta factorize completely. So bila soalan minta factorize completely, kita akan factorizekan PX tu. So conclusion Px, okay, kita bagi dalam bentuk factor. Okay, sebab dia minta factorize completely. So Px kita bagi dalam bentuk factor. Ini adalah 3x tambah 1. Kemudian darab dengan x plus 2 tadi. Kemudian darab lagi dengan x minus 1. Baru selesai dengan kita punya soalan nombor 10. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 17. Okay, kamu diberi satu polinomial, iaitu bla 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 ni. Soalan A, use the factor theorem to show that x minus 1 is a factor of Px. So ini senang je. Kita hanya perlu masukkan P1 saja dan kita cuba dapatkan dia adalah sama dengan kosong. So 1 kuasa 4 tolak 1 kuasa 3 tolak 1 kuasa 2 tambah 1. So kita akan dapat jawapan ni adalah sama dengan kosong. So ini adalah shown. Selesai soalan A. Kemudian B, write Px in the form of x minus 1, kemudian Ax, kemudian Bx square minus C giving the value of A, B and C. Baik, sekarang ni kita dah tahu dah, iaitu x minus 1 adalah faktor, betul? Kemudian, ingat lagi tak? Kalau kita ada x kuasa 4, dua faktor kita cari by try and error. Dan dua faktor lagi kita akan cari menggunakan long division. Baik, bagi soalan ni dia dah bagi dah salah satu faktor. Okey, satu dah bagi dah. So kita kena cari satu lagi menggunakan try and error. So kita akan buat macam ni lah, by trial and error. Okey, when x equals to 0, kita akan dapat P0 adalah sama dengan 0. So meaning that x minus 0, okay, ataupun x sahaja is a
factor of Px. Okay, so selesai tu. Kemudian, untuk cari 2 faktor lagi, kita akan buat long division. So, kita akan buat macam ni lah. Baik, x kuasa 4 tolak x kuasa 3 tolak x kuasa 2 tambah x. Okay, divide by 2 faktor tadi. Faktor tadi, yang pertama adalah x sama dengan kosong ni. Satu lagi adalah x minus 1 tadi. So, bila kita darab 2 tu, kita akan dapat apa? Okay, x minus 1 darab dengan x, kita akan dapat x square minus x. So, kita akan bahagi dengan x square minus x. Kemudian, macam biasa kita akan buat long division. Px kita tadi tu, iaitu x kuasa 4 tolak x kuasa 3 tolak x kuasa 2 tambah x ni, kita boleh factorizekan dia kepada bentuk x minus 1 darab dengan x. Okay, yang ini tadi. Kemudian ini, kita dah dapat dah. Darab lagi dengan x square minus 1. So, bila kita comparekan dengan yang B tu, okay, B tu, dia suruh cari apa? X minus 1, ini adalah AX, ini adalah BX square minus C. Bila kita comparekan, kita akan dapat nilai A, B dan C tu. So, di sini, when compare, we have A is equals to 1, B is equals to 1, C is equals to 1. So, selesai untuk soalan B. Baik, soalan C. Hence, okay, hence, find the roots of Px. Bila ada perkataan hence, kita akan gunakan balik soalan yang sebelumnya, iaitu yang inilah. Okay, find the roots. Baik, kita dah ada faktor tadi. Okay, kita ada apa? X minus 1, ini adalah faktor. Okay, x square minus 1, bila kita factorizekan dia, kita akan dapat x minus 1 darab dengan x plus 1. Okay, ini adalah Px tadi dalam bentuk factors. So, dia mahu roots. Okay, so kita buat statement. So, roots are x equals to 1, x equals to 0, x equals to negative 1. Okay, so selesai. Walaupun x equals to 1 ni, kita ada 2 kali, kita hanya tulis sekali sahaja. Okay, kemudian soalan D. By using the solution of C, write down the solution of the equation Px plus 1 equals to 0. Macam ni, senang je. Px plus 1 equals to 0. Baik, yang dekat x ni, ada berapa tempat x ni? Ada 4 tempat. Kamu gantikan dengan x plus 1. Px plus 1 is equals to x plus 1 minus 1. Kemudian ini akan jadi x plus 1. Ini akan jadi x plus 1 minus 1. Kemudian ini akan jadi x plus 1 plus 1. So, kita akan dapat ini adalah sama dengan x. Ini adalah x plus 1. Ini adalah sama dengan x. Dan ini adalah sama dengan x plus 2. So, solution dia adalah x is equals to 0. X is equals to negative 1. And x is equal to negative 2. So, selesai untuk soalan ni. Okay, so itu sahaja untuk tutorial kali ini. Thank you guys.